Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan menyampaikan tajuk senario dan hala tuju pendidikan Islam. Pendahuluan. Konsep pendidikan Islam seperti yang pernah dihayati oleh masyarakat Islam pada zaman kebilangannya telah dibincang dan dibicarakan dengan mantap oleh para sarjana Islam yang menghadiri Kongres Pendidikan Islam Sedunia yang diadakan di Mekah pada tahun 1977. Di dalam kongres itu telah dibicarakan tentang isu-isu pendidikan Islam bermula dari konsepnya secara menyeluruh, membawa kepada penerbitan buku-buku teks yang baru berasaskan kepada kurikulum yang bersepadu dan latihan tenaga pengajar yang benar-benar memahami konsep pendidikan Islam secara sepadu dan memahami psikologi pendidikan terkini. Kongres itu telah berlaku lebih daripada 20 tahun yang lalu. Bengkel-bengkel susulan yang membincangkan tentang kurikulum, buku teks dan latihan tenaga pengajar pun telah diadakan di beberapa buah negara Islam yang pada keseluruhannya telah mengeluarkan banyak idea dan pandangan bertujuan untuk mengungkapkan satu konsep dan falsafah pendidikan Islam yang komprehensif, berfungsi dan mampu menghadapi dunia moden. Namun begitu, dari segi pelaksanaannya, nampaknya negara kita merupakan satu-satunya negara yang dapat melaksanakannya dan masih bertahan dengan konsep asal yang dihasilkan oleh kongres tersebut lebih 20 tahun yang lalu. Kelahiran idea untuk menumbuhkan pusat pengajian tinggi yang berasaskan resolusi kongres itu timbul pada tahun 1981 dan direalisasikan pada tahun 1983 dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa. Selain itu, dari segi pelaksanaannya, nampaknya negara kita merupakan satu-satunya negara yang dapat melaksanakan dan masih bertahan dengan konsep asal yang dihasilkan oleh Kongres tersebut lebih 20 tahun yang lalu. Kelahiran idea untuk menubuhkan pusat pengajian tinggi yang berasaskan resolusi Kongres itu timbul pada tahun 1981 dan direalisasikan pada tahun 1983 dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa. Pendekatan secara tasawur Islam atau pandangan dunia Islam sebenarnya yang membawa kepada penubuhan universiti tersebut, iaitu melalui konsep penggabungan ilmu wahyu dan ilmu akal manusia yang tidak bertentangan dengan falsafah ajaran Islam sendiri. Maka kita telah dapat mengerap konsep tasawur itu sehingga kita dapat menyaksikan gandengan kuasa politik dan akademik yang memakan masa dan tenaga yang amat gigih untuk merealisasikan penubuhan pusat pengajian yang unik itu. Kalau tidak kerana visi Perdana Menteri, tidak mungkin universiti itu akan dilahirkan ke dunia. Sesungguhnya yang amat penting dalam merealisasikan pandangan dunia Islam di dalam pendidikan ialah kehadiran sistem pendidikan yang dapat menghasilkan produk manusia sesuai dengan objektif sistem tersebut. Bagaimanapun sistem yang canggih sahaja tidak akan membuahkan hasil yang diharap-harapkan sekiranya sistem itu tidak ditangani dengan baik dan tidak dapat diterjemahkan dengan betul oleh manusia yang diberikan peranan bagi mencapai tujuan dan falsafah pendidikan itu. Saya sambung ke perenggan yang seterusnya, isi yang seterusnya, iaitu melihat kepada realiti yang kita hadapi sekarang tentang tiada keberkesanannya dalam pendidikan agama terhadap pembentukan peribadi dan moral sebahagian pelajar Islam. Maka kita mungkin akan bertanya, apakah silapnya dan di manakah kekurangan sistem pendidikan kita sekarang? Apakah falsafah dan sistemnya tidak sebaik yang diharapkan? Atau apakah tenaga pengajar yang mengendalikannya tidak berjaya mengambil pendekatan yang lebih berbentuk amali untuk menjiwai oleh para pelajar? Ataukah kerana sebab-sebab lain lagi yang tidak diketahui puncanya? Kita harus akui bahawa negara kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan agama yang baik dan sentiasa mengalami perubahan
dan peningkatan hasil dari kajian yang dijalankan dari semasa ke semasa. Namun begitu, kita tidaklah seharusnya berpuas hati kerana selain dari sistem pendidikan, maka program latihan guru dan pembentukan watak serta pandangan mereka juga haruslah diusahakan dengan seberapa daya agar meningkat dan menjadi terbuka sebagai sifatnya orang berilmu dan juga bergelar pendidik. Kejadian yang berlaku di segelintir sekolah sekarang yang dilakukan oleh guru yang tidak bertanggungjawab dengan menyampaikan mesej kepada politik kepartian yang sempit kepada pelajar, atau memberi idea politik semasa yang menanamkan rasa benci pelajar kepada pihak-pihak yang tertentu, maka semuanya ini adalah berpunca daripada sikap dan pendekatan guru untuk mengalami kepincangan jiwa sebagai pendidik yang bertanggungjawab. Tugas guru untuk mendidik jiwa raga dan membentuk sikap positif dan memberi ilmu pengetahuan yang membina kepada pelajar adalah merupakan tanggungjawab dan amanah yang paling besar di atas bahu manusia-manusia yang bergelar pendidik itu. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung kepada poin yang seterusnya, iaitu objektif pendidikan yang berasaskan kepada pembentukan modal insan seperti yang dibicarakan ini adalah merupakan sesuatu yang haruslah mengembangkannya ke semua peringkat pengajian, mulai dari peringkat rendah, menengah hingga ke peringkat universiti. Oleh hal yang demikian, dunia Islam sebenarnya amat memerlukan sistem pendidikan yang cemerlang untuk menghasilkan generasi terpelajar yang cemerlang pada abad baru nanti. Kita seharusnya dapat menjadi negara Islam yang mempunyai sistem pendidikan itu, apalagi melihat kepada usaha gigih kita menubuhkan institusi pendidikan tinggi kita dan merangka kurikulum pendidikan Islam yang agak baik untuk semua peringkat pengajian kita. Menyelari hakikat ini, masanya telah tiba untuk kita melihat ke dalam diri kita dan negara kita sendiri untuk membentuk model pendidikan Islam sendiri yang dapat menepati wawasan kita sendiri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Mustafa bin Yahya daripada Departemen Pendidikan Islam. Saya ingin merumuskan mengenai perbincangan yang telah dibuat oleh rakan-rakan saya, iaitu sistem perbandingan sistem pendidikan di dalam negara, iaitu tempatan ataupun pihak. Ketinggalan zaman seperti mana yang diperkatakan oleh masyarakat. Namun begitu, kita haruslah mengambil berat mengenai pendidikan di dalam Malaysia ini ataupun tempatan ini dengan memajukan pendidikan Islam. Namun begitu, pihak kerajaan perlulah mengambil berat ataupun mengambil pandang tinggi terhadap sistem pendidikan negara ini. Tanpa sistem pendidikan negara ini yang lebih maju, negara ini tidak akan dapat naik dengan lebih tinggi kerana kuasa kemajuan negara ini terletak pada anak muda kita. Okey, sekian daripada saya Muhammad Mustafa bin Yahya daripada Pendidikan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.